Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man nasarahu wa wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ja'alna min alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Astaghfirullahal 'azim. Inna Allaha ghafurur rahim wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita memanjatkan kesyukuran kepada Allah pada malam ini, malam nisfu Sya'ban. Malam ini kita masuk malam nisfu Sya'ban, malam pertengahan bulan Sya'ban, yang banyak hadis menjelaskan kelebihan dan kemuliaan malam nisfu Sya'ban. Dan antara lain itulah menjelaskan tentang malam nisfu Sya'ban ini Allah Subhanahu wa ta'ala berkenan mengampunkan hamba-hambanya yang memohon keampunan pada malam ini. Dan malam ini juga kita usahakan untuk mengisi malam ini dengan amal saleh sebagai bekalan dan juga sebagai persiapan dan persediaan kita untuk menyambut Ramadan al-Mubarak. Bila masuk nisfu Sya'ban, maka sebenarnya kita dah semakin hampir menghampiri Ramadan. Mudah-mudahan Ramadan yang akan kita sambut ini menjadikan kita hamba yang benar-benar insaf dan taat kepada perintah Allah Subhanahu wa ta'ala setelah melalui ujian dugaan dalam kehidupan, khususnya wabak, bencana wabak COVID-19 yang melanda kita saat ini. Jadi malam nisfu Sya'ban ini antara kita nak sebut hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitulah daripada Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yattali'u Allahu 'azza wa jalla ila khalqihi lailatan nisfi min Sya'ban fayaghfiru li'ibadihi illa li'ithnaini musyahinin wa qatili nafsin." Maksudnya, Allah Subhanahu wa ta'ala melihat pada malam nisfu Sya'ban, kemudian mengampunkan hambanya kecuali dua golongan, itu orang yang bermusuhan dan orang yang membunuh diri. Hadis riwayat Imam Ahmad. Kemudian daripada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yattali'u Allahu ila khalqihi fi lailin nisfi min Sya'ban fayaghfiru li jami'i khalqihi illa al-musyrikin aw musyahinin." Maksudnya Allah Subhanahu wa ta'ala melihat makhluknya pada malam nisfu Sya'ban, kemudian mengampunkan semua makhluknya kecuali orang yang syirik dan juga orang yang bermusuhan. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Kemudian daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kana lailatun nisfi min Sya'ban yaghfirullahu li'ibadihi illa al-musyrikin aw musyahinin." Mafhum yang sama. Daripada Abu Bakar radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yunazzilullahu 'azza wa jalla lailatan nisfi min Sya'ban ila sama'id dunya fayaghfiru likulli nafsin illa insanan fi qalbihi syahna awil musyrika billahi 'azza wa jalla." Demikian pun maksud yang mafhum yang sama. Baik. Jadi hadis-hadis tadi menjelaskan kepada kita bahawa malam nisfu Sya'ban ini malam Allah Subhanahu wa ta'ala memperkenankan taubat dan permohonan ampun dalam kalangan hamba-Nya. Jadi peluang yang kita ada malam ini, perbanyakkanlah Allahumma salli Muhammad istighfar kepada Allah, memohon keampunan Allah, dan perbanyakkanlah amal soleh.
Jadi insya-Allah ruang masa ni kita nak isi dengan bacaan Al-Quran seperti mana biasa 5 muka surat. Mudah-mudahan dia sebagai amalan yang kita isi pada malam nisfu Syaban ini. Dan insya-Allah kita akan baca pada muka surat yang ke-142. Kita masuk juzuk yang ke-8. Malam ini kita masuk juzuk yang ke-8. Muka surat 142 ayat 111 sehingga muka surat 146 sehingga ayat yang ke-142 surah Al-An'am. InsyaAllah bersama kita membaca dari ayat 111 surah Al-An'am, permulaan dari juzuk yang ke-8 muka surat 142. Bin Nabiyil Karim wa alihi wa ashabil kiramil Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوا فذرهم وما يفترون. ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليقترفوا ما هم مقترفون. أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين. ما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم. إن ربك هو أعلم بالمعتدين. وذروا ظاهر الإثم وباطنه إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يفترون بما كانوا يقترفون. ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون. وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله
الله أعلم حيث يجعل رسالته سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا هرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون وربك الغني ذو الرحمة إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين ومن الأنعام حمولة وفرشا كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا
تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, telah pun kita membaca dari buku surat 142 hingga muka surat 146 di muka surat. Mudah-mudahan ianya diterima sebagai amal soleh yang kita lakukan pada malam nisfu Syaban ini. Muslimin muslimat rahimakumullah, ingin saya memetik beberapa ayat suci Al-Quran Karim untuk diambil pengajaran dan pedoman dalam kehidupan kita. Itulah ayat yang ke-125 yang menjelaskan tentang hidayah itu milik Allah. Allah lah yang pemberi hidayah. Manusia ini sebagai jalan untuk mendapatkan hidayah atau penyampai dakwah, yang menyampaikan risalah dakwah. Hatta Nabi sallallahu alaihi wasallam pun tugas menyampaikan dakwah, bukan memberikan hidayah, sehingga Allah sebut dalam ayat innaka la tahdi man ahbabta, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau ya Muhammad la tahdi man ahbabta, tidak boleh beri hidayah kepada orang yang kamu sayang, orang yang kamu cintai. Walakinnallaha yahdi man yasha, akan tetapi Allah lah yang memberi hidayah kepada siapa yang dikehendakinya. Ayat itu berkisar tentang kehendak Nabi sallallahu alaihi wasallam dan keinginan Nabi berharap agar bapa saudaranya iaitu Abu Talib memeluk Islam. Baik, maka ayat 125 ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bagaimana keadaan orang yang beroleh hidayah dan bagaimana keadaan orang yang tidak mendapat hidayah atau disesatkan oleh Allah. Allah sebut, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصْعَدُ فِي السَّمَاءِ كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ. Sadaqallahul azim. Mafhumnya, barang siapa dikehendaki Allah akan mendapat hidayah petunjuk, yashrah sadrahu lil Islam, dia yakni Allah akan membuka dadanya untuk menerima Islam. Wa man yurid an yudillahu yaj'al sadrahu dayiqan harajan ka'annama yas'adu fis sama. Dan barang siapa dikehendakinya sesat, dia jadikan dadanya sempit dan sesak seakan-akan dia sedang mendaki naik ke langit. Kadzalika yaj'alullahu rijsa 'alal ladzina la yu'minun. Demikianlah Allah menimpakan siksaan kepada orang yang tidak beriman. Muslimin muslimat rahimakumullah. Dalam ayat ini Allah menjelaskan bahawa orang yang Allah berkehendak, yuridillah, faman yuridillah, barang siapa yang Allah berkehendak memberikan hidayah kepadanya, yashrah sadrahu lil Islam, Allah buka pintu hatinya, dadanya untuk menerima Islam. Kemudian begitu sebaliknya, wa may yurid ay yudillahu yaj'al sadrahu dayiqan haraja. Barang siapa yang Allah berkehendak nak menyesatkan dia, Allah menjadikan dadanya sempit, sesak, seolah-olah dia mendaki naik ke langit. Kedemikian perumpamaan yang Allah sebutkan kepada kita agar kita sentiasa berusaha untuk melaksanakan amal soleh, ya, dan berusaha untuk sentiasa berdoa kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala menetapkan kita dalam iman, menetapkan ketetapan hati kita dalam keimanan kepada Allah. Antara doa yang dilafazkan, Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atik. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkaulah yang membolak-balikkan hati hamba-hambamu. Tsabbit qulubana, tetapkanlah hati-hati kami, ala dinika, atas agamamu, wa ala ta'atik, atas ketaatan terhadap perintahmu. Dan lain lagi, banyak lagi doa-doa yang lain yang selayaknya kita panjatkan kepada Allah
sebagai meletakkan Allah yang memberi hidayah dan kita berharap agar kita berada dalam hidayah Allah Subhanahu wa taala. Maka pastinya orang yang Allahumma salli Muhammad yang mendapat hidayah Allah dalam kalangan hamba-Nya yang berusaha menggandakan amal soleh dengan penuh keikhlasan. Seperti mana ayat yang seterusnya yang akan kita petik, iaitu dari ayat yang ke-132. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa likullin darajatun mimma 'amilu wa ma rabbuka bighafilin 'amma ya'malun. Wa likullin darajatun mimma 'amilu. Dan setiap orang ada peringkatnya sesuai dengan apa yang mereka lakukan. Mimma 'amilu, sesuai dengan apa yang mereka lakukan. Mereka beramal dalam kehidupan. Wa ma rabbuka bighafilin amma ya'malun. Dan Tuhanmu tidak lalai terhadap apa yang kamu kerjakan, apa yang kamu lakukan. Kerana itu Allah Subhanahu wa taala sentiasa mengawasi kita, mengetahui apa yang kita buat. Ya, berupa amal soleh, kebaikan dan kebajikan yang kita buat, Allah Maha mengetahui apa yang tersurat dan tersirat dalam hati kita, dan Allah yang membalas menurut ketetapannya. Kalau seseorang itu melakukan amal soleh dengan penuh keikhlasan, maka mendapat ganjaran. Kalau hamba Allah itu melakukan amal soleh untuk memperlihatkan kepada orang lain, riya, supaya orang lain memuji dia dengan amal soleh yang dilakukan, wal'iyadu billah, maka amal yang dilakukan itu sia-sia. Dia hanya mendapat pujian daripada orang, tetapi tidak mendapat ganjaran di sisi Allah, walaupun dalam melakukan amal soleh. Sebab itu dalam melakukan amal soleh, kita kena pastikan bahawa amal yang kita laksanakan itu ikhlas lillahi ta'ala, semata-mata kerana Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan mengharapkan habuan dunia dan juga bukan mengharapkan pujian daripada manusia. Kemudian sambungan dari ayat tersebut, wa rabbukal ghaniyyu dzur rahmah in yasha' yudhhibukum wa yastakhlif min ba'dikum ma yasha'u kama ansha'akum min dzurriyyati qaumin akharin. Dan Tuhanmu Maha Kaya, wa rabbukal ghaniyyu dzur rahmah, penuh rahmah, pemberi rahmah. In yasha' yudhhibukum, jika dia menghendaki, wa yastakhlif min ba'dikum ma yasha', dia akan memusnahkanmu, dan setelah kamu musnah, dia akan menggantikan dengan sesiapa yang dia kehendaki, sebagaimana dia menjadikan kamu daripada keturunan kaum yang lain. Maka ayat ini menjelaskan hubungan dengan ayat-ayat yang lain, bahawa Allah Subhanahu wa taala membinasakan kaum yang terdahulu dengan sebab keingkaran mereka. Kemudian min ba'dihim qarnan akharin. Kemudian Allah, selepas daripada Allah menghancurkan satu-satu kaum, satu-satu puak, kemudian Allah menggantikan pula kaum dan puak yang lain pula. Baik. Kemudian ayat yang kita nak bicarakan seterusnya, iaitu ayat 141 dan 142, ayat yang akhir kita baca untuk malam ini. Itulah tentang masih lagi Allah sebut kepada kita nikmat yang Allah beri kepada kita, nikmat yang kita dapat makan. Ya. Ayat 141 nikmat makanan yang tumbuh daripada bumi, buah-buahan, biji ring yang kita makan, berat nasi arim daripada biji ring. Kemudian ayat 142 berupa an'am, binatang ternakan, binatang yang dapat kita manfaatkan dalam kehidupan. Sebab itu Allah sebut dalam ayat yang lain, umpamanya ayat 28 suratul Baqarah, Walladhi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a. Dia, yakni Allah, menciptakan bagi kamu ma fil ardi, apa yang ada di bumi ini seluruhnya, jami'an, seluruhnya untuk dimanfaatkan. Selagi mana tidak diharamkan, selagi mana halal, maka dimanfaatkan. Maka pastinya yang halal, yang dibenarkan itu banyak berbanding yang diharamkan, yang dilarang. Yang dilarang itu sedikit sebagai ujian kepada manusia, adakah manusia aku dengan perintah Allah, larangan Allah tersebut.
Kan dalam makanan tadi ni, dalam binatang ni banyak yang halal banding yang haram. Kalau kita senaraikan, yang haram tu sedikit banding yang halal. Macam-macam yang halal. Banyak makanan yang halal yang boleh kita makan. Tetapi bagaimana mungkin banyak yang halal kita nak cari yang haram? Maka tergolong dalam golongan yang malang dan rugi. Dan kerana dia kalah dengan tuntutan hawa nafsu, keinginan hawa nafsu yang telah digoda oleh syaitan. Syaitan ni dia goda kita nak supaya kita melakukan kemungkaran. Maka perkara-perkara yang dilarang syaitan nak suruh kita buat. Perkara-perkara yang diperintahkan syaitan nak suruh kita tinggal. Semayang, syaitan nak suruh kita memperlengah-lengahkan, memperlambat-lambatkan semayang hingga kita meninggalkan semayang. Itu peranan syaitan. Syaitan ni memastikan makhluk, memastikan anak, zuriat, cucu cicit Nabi Adam meninggalkan perintah Allah, melakukan larangan Allah. Maka demikian berjayalah syaitan. Bila syaitan mampu menghalangi anak cucu cicit Nabi Adam dalam melakukan perintah Allah dan berjaya menggoda anak cucu Nabi Adam melakukan perkara yang dilarang oleh Allah, maka berjayalah syaitan dalam menyesatkan dan merosakkan anak cucu cicit zuriatnya Nabi Adam alaihissalam, seperti mana sumpahnya iblis, la ahtanikanna dzurriyyatahu illa qalila. Pasti aku akan menyesatkan zuriat keturunannya Adam illa qalila, melainkan sedikit saja. Sedikit itulah yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah. Maka ayat 141 menjelaskan wa wallazi ansha'a jannatin ma'rushatin wa ghayra ma'rushat والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه. Dan dialah yang menjadikan tanaman yang menjala dan yang tidak menjala. Tanaman ni ada yang menjala, ada yang tak menjala. Macam kekacang dia menjala, macam tembikai menjala. Ada yang tak menjala, naik. Kemudian Allah Masya Muhammad, pohon kurma, tanaman yang beraneka ragam rasanya, zaitun dan rumman, delima, yang sama bentuk dan warnanya dan tidak sama rasanya. Makanlah buahnya bila ia berbuah dan berikanlah haknya, zakatnya pada hari menuai hasilnya. Tapi janganlah berlebih-lebihan, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Kemudian datang ayat 142 menjelaskan tentang binatang yang kita makan. Allah beri nikmat ni banyak. Makanan ni macam-macam boleh kita makan. Daripada tumbuh-tumbuhan macam-macam lah. Buah-buahan, biji daripada nasi, kita boleh tanam nasi, makan nasi. Kemudian gandum, syair gandum, kita boleh buat roti. Macam-macam kita makan dalam hidup ni, macam-macam kita makan. Tapi ibadah pula kurang. Mudah-mudahan dengan macam-macam kita makan ni, banyak ibadah kita kepada Allah sebagai mengenang dan akan nikmat Allah yang banyak ini, sebagai tanda syukur kita kepada Allah. Wa minal an'ami hamulatan wa farsha. Kulu mimma razaqakumullah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Ayat 142, dan di antara haiwan-haiwan ternakan itu ada yang dijadikan pembawa barangan, hamulatan wa farsha. Ada yang dijadikan hamulatan, iaitu membawa barang, macam keldai, macam unta pun di tunggangan kuda. Kemudian ada pula untuk disembelih makan. Kulu mimma razaqakumullah, makanlah rezeki yang diberikan Allah kepadamu. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Dalam makanan tadi itu ada perkara yang perlu dijaga. Makanlah makanan yang halal, tinggallah makanan yang haram. Jangan berlakunya pembaziran dalam makan makanan yang halal tadi yang Allah beri. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan kamu ikut hawa nafsu yang datang daripada godaan syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya syaitan itu musuhmu yang nyata. Seperti kita sebut tadi, syaitan ini senantiasa menyuruh kita meninggalkan perintah Allah dan menyuruh kita melakukan larangan Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat rahimakumullah. Demikian ayat yang kita petik. Mudah-mudahan memberikan kefahaman kepada kita, menambahkan iman kita kepada Allah, menambahkan takut kita kepada kemurkaan dan adab Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita tergolong dalam golongan hamba Allah yang beroleh kebahagiaan dan kejayaan hidup di dunia dan juga di akhirat. Mudah-mudahan
nisfu Syaban. Kita sambut malam ini ataupun kita berada malam nisfu Syaban, dapat kita hiaskan pada nisfu Syaban itu antaranya yang sunat untuk kita memohon keampunan Allah, memperbanyakkan amal soleh, apapun amalan. Baca Quran tadi pun dikira amal soleh, zikrullah, solat sunat dan sebagainya. Kemudian pada keesokannya, iaitu pada hari 15-nya, kita berpuasa sunat. Mudah-mudahan kita berazam kena pula puasa apa hari itu jatuh pada hari Khamis. Mudah-mudahan kita berazam untuk berpuasa pada esok hari 15 Syaban. Jadi sekadar itu mudah-mudahan beroleh manfaat dan ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma ja'alil Qur'ana lana fid dunya qarina, fil qabri munisa, fil qiyamati syafi'a, wa 'ala sirati nura, ila al-jannati rafiqa, minan nari sitran wa hijaba, wa ila al-khairati kulliha dalilan wa imama. اللهم زينا بزينة القرآن وأكرمنا بكرامة القرآن وشرفنا بشرافة القرآن وألبسنا بقلعة القرآن. اللهم اهدنا بهداية القرآن ونجنا من النيران بكرامة القرآن وارفع درجاتنا بفضيلة القرآن وكفر عنا سيئاتنا بتلاوة القرآن يا ذا الفضل والإحسان. اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة. Ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakanlah kepada kami afiat, keselamatan dunia dan juga akhirat. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal judam min sayyi'il asqam. Ya Allah, ya Tuhan kami mohon perlindungan denganmu ya Allah daripada penyakit kusta, gila sopok dan juga penyakit-penyakit yang buruk, khususnya COVID-19 yang melanda kami saat ini. Rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Allahumma taqabbal minna du'aana wa qira'atana wa hajatana wa a'malana wa niyyatana innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Da'wahum fiha subhanaka Allahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.